Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Anda sedang menyaksikan siaran Selamat Pagi Malaysia dan pastinya untuk edisi 9 Mei 2023. Hari ini, hari Selasa, saya Ridwan Mustafa bersama dengan Syuhaida Arifin. Ya, betul. Anda boleh saksikan kami seperti biasalah ya, pagi ni 8 hingga 10 pagi. Boleh ke MyClick, boleh ke Facebook. Sekarang ni teknologi sangat maju, telefon pintar pun semua ada. Jadi anda boleh saksikan kami. Kalau tak sempat di televisyen, boleh di telefon pintar. Ya, sekarang mudah, teknologi sudah pun orang kata berada di hujung tangan kita, dan pastinya untuk pagi yang ceria ini, sekarang kita tengah menyaksikan hero dan juga heroin kita sedang berusaha untuk membawa pulang sebanyak mungkin pingat emas balik ke Malaysia. Jangkaannya 40 pingat emas di Sukan SEA Cambodia edisi yang ke-32, dan ini adalah kedudukan terkini bermula 5 hari bulan lepas, dan sehingga pukul 11.30 semalam Malaysia telah pun berjaya untuk merangkul 10 pingat emas, 13 pingat perak, gangsa 25, dan sekarang kita berada di tempat yang ke-7, dan masih lagi kita menyaksikan Kemboja sebagai tuan rumah berada pada kedudukan yang paling atas dengan pungutan sebanyak 37 pingat emas. Seperti biasa, Vietnam dan juga Thailand antara negara terkuat di rantau ini untuk sentiasa berada di hadapan. Pun begitu, kita akan berusaha untuk sentiasa mengejar negara-negara ini. Okey, Sukan SEA akan berlangsung 5 hingga 17 Mei 2023. Difahamkan sebanyak 650 atlet sudah pun dihantar ke sana untuk bersama-sama berentap dan juga mendapatkan pingat seperti yang disasarkan. Dan pastinya untuk edisi kali ini kita mahu menambah baik rekod jika nak dibandingkan dengan Sukan SEA sebelum ini yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, di mana Malaysia membawa pulang 39 pingat emas, 45 silver dan juga 90 gangsa. Untuk secara keseluruhannya adalah 174 pingat. Dan untuk pengetahuan anda semua, untuk Sukan SEA kali ini, atlet Wan Atira Hidayah Ahmad Fuzli merupakan atlet pertama yang membawa pulang pingat emas untuk Sukan SEA kali ini. Pingat gangsa untuk Sukan SEA kali ini dalam acara lari berpalang. Jadi kita sama-sama mengucapkan tahniah kerana saya rasa orang pertama yang menang medal ni, dia akan memberi semangat untuk atlet seterusnya. Nilai sentimental tu adalah nak bawa cerita ke tahun hadapannya. Dan juga semalam, ini adalah sedikit rangkuman daripada MNSM Malaysia, dan pastinya penampilan kali pertama ini hero emas kita. Tahniah dan juga syabas diucapkan kepada ini yang sedang kita saksikan adalah Muhammad Daniel Azrul dan juga Muhammad Daniel Azri Nur Razizan, adik-beradik kembar pencak silat ganda putra, berjaya untuk mendapat dan juga membawa pulang pingat emas, mengebarkan jalur gemilang. Selain daripada itu juga, tahniah diucapkan kepada pasukan lelaki gimnastik artistik, telah pun merangkul pingat gangsa, dan ini adalah skuad petong. Pentang. Yelah, sukan ni kadang-kadang sebutan je kita tahu, bukan tak tahu, Ridwan kan. Saya pernah main masa tingkatan 3, tingkatan 4. Betul. Okey, tahniah kita ucapkan. Yelah, ceria camp squad negara kita kan untuk sukan pentang ini kerana berjaya menghasilkan satu butiran emas. Siapa sangka sukan yang mungkin selama ini tidak berapa dipandang oleh rakyat Malaysia berjaya mengharumkan nama negara. Dapat terlihat di situ bagaimana perasaan terharunya atlet kita kerana berjaya membawa pulang pingat emas. Ya, ini kamp terjun negara semalam berjaya untuk membuahkan pingat emas. Saya tengok acara ini, mula-mula kita berada di tempat kedua, tetapi heroin kita ini berjaya untuk mengejar dan juga untuk mendapat tempat pertama. Okey, tahniah kita ucapkan sebab seringkali apabila kita bercakap berkenaan atlet renang ini, kita selalu sandarkan pingat. Atlet terjun ini kita selalu sandarkan kepada Pandalil Arinong, Nur Dabita Sabri. Siapa sangka kita sebenarnya mempunyai pelapis iaitu Kimberly Bong Chian Ping untuk sukan akuatik terjun papan anjal 3 meter. Selain daripada itu juga ada lagi beberapa pingat emas, pingat yang kita bawa pulang semalam. Dan ini di track semalam kita menyaksikan jaguh pecut negara kita berjaya untuk membawa pulang pingat gangsa. Dan ini saya kira ini acara Nurul Hidayah Luqman untuk acara Women's Hammer Throw
baling tukul besi berjaya untuk membawa pulang pingat gangsa. Ini pula Ratu Pecut kita. Berjaya untuk membawa pulang pingat gangsa di belakang pelari Vietnam. Yang mengungguli acara ini adalah pelari daripada Singapura, dan kita ingin menyaksikan bagaimanakah kebangkitan pelari kita untuk acara 100 meter nanti. Itu antara sedikit rangkuman yang kita boleh bawakan kepada anda semua. Semalam semangat sukansi itu kita bawa sehingga ke pagi ini, dan perjuangan tetap kita akan teruskan untuk membawa pulang 40 pingat emas. Ada beberapa story yang agak sensasi, cerita agak sensasi yang berlaku di sukan sini, tapi apa-apa pun kita perlu sentiasa memberikan sokongan kepada para atlet kita, kerana ini bukan mudah ya. Kita dah menghadapi COVID-19 beberapa tahun yang lepas, jadi para atlet kita ini perlu kembali orang kata melaksanakan rutin harian yang sedikit berbeza untuk bertanding di pentas yang sangat besar ini. Jadi kita perlu sentiasa memberikan semangat untuk mereka. Dan antara cabaran di Kemboja sekarang adalah cuaca yang panas. Saya kira cuaca pun lebih kurang kita juga. Okey. Bercakap mengenai cuaca panas, Met Malaysia semalam telah pun mengeluarkan satu laporan berita bahawa 2 kawasan di Malaysia sudah pun dicatatkan berada pada tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksimum harian 35 sehingga 37 darjah Celsius, iaitu di Tanah Merah dan juga di Kuala Krai di Kelantan. Negeri-negeri lain mencatatkan masih lagi dalam suhu maksimum harian kurang daripada 35 darjah Celsius. Pun begitu apabila mencecah 34 pun sudah berasa cukup panas. Bayangkan kalau di Tanah Merah dan juga Kuala Krai yang telah pun mencatatkan 35 sehingga 37 darjah Celsius ini. Di sebelah pantai timur ni ada kawasan yang dah kering ya. Laporan yang dikeluarkan ada beberapa tasik. Saya tak ingat apa nama tasik itu, tapi dah kering sekarang ni sebab kalau cuaca panas. Jadi pastikan anda berhati-hati. Antara pesanan yang kita akan kongsikan untuk anda, elakkan lakukan aktiviti di luar, banyakkan minum air, takut kena heat stroke, boleh membawa maut. Jadi kalau tidak ada keperluan, duduk di dalam rumah ataupun di kawasan yang tertutup. Okey. Daripada berita di Pantai Timur, kita pergi ke Sabah. Ini adalah berkaitan dengan pakej dan juga projek Pan Borneo Sabah yang mana dijangka akan bermula pada tahun ini. Dan sedikit perinciannya kepada anda semua, beberapa lagi pakej fasa satu projek lebuh raya Pan Borneo Sabah, kebanyakannya di kawasan pantai timur negeri ini, dijangka mula dilaksanakan tahun ini. Jadi secara keseluruhannya 20 pakej belum dimulakan dalam fasa satu projek yang dianggarkan membabitkan 10 hingga 12 bilion ringgit Malaysia. Seterusnya, ini ada satu lagi berita yang kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Hospital Serdang yang kini mempunyai nama baharu, dipanggil sebagai Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Hospital ini dijenamakan semula dan dikenali sebagai Hospital Sultan Idris Shah Serdang, di mana Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan merasmikan dan menjenamakan semula hospital yang siap dibangunkan pada 2005 itu. Dalam titah, Sultan Sharafuddin turut mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan kerana sudi menamakan hospital itu bersempena dengan nama baginda. Ya, dan juga kalau anda ada masa, boleh pergi ke pawagam berdekatan untuk menyaksikan Anwar The Untold Story. Semalam Perdana Menteri kita hadir untuk menyaksikan filem yang digarap untuk menceritakan kisah hidup Perdana Menteri kita, Anwar The Untold Story, yang telah pun diarahkan oleh pengarah daripada Seberang. Dan kita pernah membawa pengarah tersebut ke dalam Selamat Pagi Malaysia dalam interview eksklusif bersama dengan penerbit dan juga pengarah filem ini, Anwar The Untold Story. Satu garapan dan satu naskah yang perlu untuk kita tengok. Ya, bersama kita boleh saksikan di mana watak Datuk Seri Anwar itu dimainkan oleh Farid Kamil. Kita boleh lihat nanti bagaimana sebenarnya pengalaman ataupun perjalanan Datuk Seri. Macam sebelum kita ada cerita berkenaan dengan Datuk Lee Chong Wei kan. Jadi apabila cerita yang berkenaan dengan cerita yang sebenar ini, saya rasa thrill itu lain macam sikit kan. Dan juga penggambaran dilakukan di Indonesia. Acha juga berlakon dalam filem ini. Okey. Sama-sama kita saksikan nanti. Okey, sama-sama kita saksikan. Kita lihat apa yang menarik pada hari ini.